Ada satu kumpulan umat Nabi Muhammad pergi. Nabi pun tengok daripada jauh. Rasulullah tengok, bayang tuan-tuan. Kalau 10 km Rasulullah nampak tuan-tuan. 10 km bukan nampak lagi, maksudnya sudah dekat. Ini hadis sahih. Datang satu kumpulan nak datang minum. Nabi pun tengok kumpulan tu. Bila dekat dengan Rasulullah, Nabi dah nampak muka mereka. Mereka sudah melihat muka Rasulullah. Tuan-tuan tengok ah. Tiba-tiba malaikat datang dan menghalau mereka seperti anjing. Malaikat datang dan mengusir mereka dengan penuh penghinaan. Berkata Nabi SAW, innahum ummati, innahum ummati. Wahai para malaikat Allah, itu umat aku, itu umat aku, jangan usir mereka. Ada beberapa persoalan di sini. Macam mana Nabi kenal umat tetapi ramai, sedangkan umat Nabi terlalu ramai? Sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana kamu kenal umat kamu di mahsyar yang begitu ramai? Nabi pun sebut, tuan-tuan tengok kelebihan dan keistimewaan ini Rasul lain tak dapat, umat lain tak dapat. Kata Rasulullah, inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Nabi kata, sesungguhnya hanya umat aku sahaja yang akan datang di padang mahsyar dalam keadaan anggota wuduk mereka bercahaya-cahaya. Umat Nabi saja. Muka bercahaya, tangan bercahaya, kepala bercahaya, kaki bercahaya. Hanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata, sebab tu aku kenal. Soalan yang kedua mungkin tuan-tuan tanya, dah bercahaya takkan kena halau? Ya. Ada dua kumpulan antara yang paling hina di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mahsyar, ialah kumpulan pertama, orang semayang tapi dia banyak buat benda-benda baru dalam agama. Maka dia dihalau ketika menuju kepada Rasulullah. Dah tengok Nabi dan Nabi pun dah tengok umat dia, tapi kena halau kerana banyak buat benda-benda yang sesat dan menambah-nambah di dalam agama Nabi. Maka malaikat pun halau. Ini kumpulan pertama. Kumpulan yang kedua, tuan-tuan sekalian, kumpulan yang solat. Orang solat juga, solat tak tinggal, zakat tak tinggal, haji tak tinggal, puasa Ramadan tak tinggal. Tuan-tuan, hati-hati. Tetapi muflis di padang mahsyar. Muflis ni tuan-tuan, sehinggakan 1 inci pahala pun tidak berbaki kepada diri beliau. Awal-awal Allah panggil dia, panggil nama Fulan bin Fulan, dia pun seronok. Sampai dah giliran. Dan dia seronok kerana dia tahu dulu ketika hidup di dunia, dia tak tinggal solat, dia tak tinggal puasa Ramadan, dia tak tinggal zakat, dan dia tak tinggal haji. Habis timbang, dia melihat pahalanya bergunung ganang. Tuan-tuan, pahala dilihat seperti mana tuan-tuan melihat objek atas muka bumi ni di mahsyar kelak. Dosa dilihat seperti mana tuan-tuan melihat objek di atas muka bumi ni di akhirat kelak. Laki-laki ni, dia dah habis timbang, dia pun tengok banyak pahala, dia pun seronok. Kemudian malaikat umumkan, sekarang ini ditimbang amalan Fulan bin Fulan. Siapa di kalangan yang berada di mahsyar ini yang nak tuntut kepada Fulan bin Fulan? Pula tuntut apa? Habis. Maka yang paling awal sekali datang tuntut adalah ahli keluarga dia. Siapa? Anak dengan isteri ya. Isteri dia kata, ya Allah, dulu 45 tahun aku hidup sebagai isterinya.
tidak pernah dia mengajarkan agama kepada aku. Dia pergi ceramah tapi dia tak bawa saya, ya Allah. Dia tinggal, saya pergi pasar malam, saya pergi supermarket. Ni saya buat contoh. Berapa tahun? 45 tahun tak pernah ajar isteri dia Quran, tak pernah ajar isteri dia mengenal Allah, tak pernah mengajar isterinya hukum hakam agama. Siapa akan tuntut? Isteri akan tuntut. Berapa tahun? Berapa lama tuan-tuan hidup? Apa yang tuan-tuan bayang? Benda pertama yang tuan-tuan bayang, habislah pahala macam tu Ustaz. Memang itu yang disebutkan oleh Rasulullah, sehinggalah pahala dia habis. Malaikat kata kepada Allah, ya Allah, ramai lagi yang nak tuntut. Anak perempuan dia 18 tahun pakai seluar jin keluar rumah, dia tak tegur. 18 tahun anak perempuan dia datang di mahsyar, ya Allah, itu ayah aku, dia tak pernah tegur 18 tahun aku pakai seluar ketat. Kena tak? Ramai. Beringatlah malam ni tuan-tuan, sementara masih bernafas. Pindah pula, malaikat kata, ya Allah, pahalanya sudah habis. Tuan-tuan, yang ni Nabi sebut, bukan mulut saya. Bila malaikat kata, ya Allah, pahalanya sudah habis, Allah Ta'ala pun berfirman, pindahkan dosa mereka kepada dia. Maka bertimbunlah pula dosa, bergunung ganang pula dosa. Habis pindahkan dosa-dosa orang ke dalam dosa dia, maka dia dicampakkan masuk ke dalam neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.